Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Semua saya kembali lagi sekali bersiaran langsung. Tadi saya bersiaran langsung bersama dengan sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Kali ini saya bersiaran langsung bersama dengan pengusaha hotel. Sepanjang pandemik ni, antara sektor yang paling teruk terjejas ialah sektor pelancongan. Dan sudah tentu kalau sektor pelancongan, pemain utamanya hotel lah. Selain daripada lokasi-lokasi pelancongan. Jadi bersama saya petang ni adalah Datuk Rosman bin Ibrahim. Beliau merupakan pengarah urusan, Managing Director La Crista Hotel Melaka. Kita bawa dia dari Bumi Hantuah. Selamat datang Datuk Rosman. Ya, terima kasih, Pak. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat lah. Sihat. Ya. Bisnes saya tak apa sihat. Bisnes tak apa sihat, tapi alhamdulillah kesihatan, Mental mental dah stabil. stabil. Dah agak lama kan? Sebab PKP ni banyak orang dah tak apa betul. Kan? Betul. Ada orang yang tiba-tiba dia sibuk menjaga kecantikan kan, nak kuruskan badan. Kan? Tiba-tiba kan, sebelum-sebelum ni tak ada apa kan. Itulah ni kesan daripada PKP ni kan. Dia bila ramai orang dah tak apa betul lah. Tapi macam pengusaha, terutamanya pengusaha hotel macam saya, tak sempat nak jaga badan ke apa ke. Kenapa tu? Banyak lagi masalah-masalah lain. Ya, masalah-masalah tenaga kerja, pekerja-pekerja di hotel. Saya sendiri dan juga asyik nak memikirkan macam mana nak cari formula untuk terus kekal Business dalam model. industri. Ya. Datuk cerita dulu macam mana pembabitan Datuk dalam bidang perhotelan ni. Tahun bila, apakah jangkaan dan apakah yang berlaku sekarang ni? La Crista Hotel Melaka ni mula ditubuhkan pada tahun 2020, 1 bulan 1 2020. Jadi mungkin tarikh tu tak berapa sesuai, tak berapa cantik sangat kan. Sebab baru kita ambil alih sebuah hotel yang terletak di Bandaraya Melaka. Oh, ambil alih hotel lah. So hotel tu 237 bilik. Besar. Ya, bertaraf 5 bintang. 5 bintang. Jadi bila kita ambil alih tu banyak program refurbishment kita buat. Kita baik pulih. Jadi kita adalah owner and operator of the hotel. Kita tukar nama hotel tersebut daripada nama asal dia kepada La Crista Hotel Melaka. Jadi La Crista Hotel Melaka ni ialah sebuah saya boleh kata independent local hotel brand. Dia tak ada kat mana-mana lagi lah. Melaka ni merupakan bumi pertama. Bumi bertuah lah. Bumi bertuah lah. Ya. Jadi ciri-ciri kita berdasarkan kepada kepelbagaian etnik yang berada di Malaysia sendiri lah. Jadi di Melaka sendiri. Jadi itu permulaan ataupun kelahiran La Crista. La Crista. Ya, di Melaka. Tapi macam yang kita semua tahulah kan. Bulan 3 lepas tu COVID dah start serang. Tapi kesan dia tak rasa immediately lagi kot. Sebenarnya kita mula merasa kesan dia dalam bulan 2 tahun 2020. Bulan 2? Bulan 2. Sebelum MCO ataupun PKP dilaksanakan, masa tu kita dah lihat pengunjung ataupun pelancong asing dah mula tak masuk ke Malaysia. Pelancong Cina lah especially masa tu. Di Melaka ni memang pelancong Cina merupakan pelancong yang paling ramai. Ya, betul. Jadi kita tengok pelancong daripada Korea makin berkurangan. Singapura pun dah mula berkurangan pada waktu tu. Jadi mula daripada bulan 2 kita dah tengok, dan bulan 3 terus PKP. Jadi bila mula PKP tu, kita mula jangkakan mungkin dia pada tempoh 2 minggu je permulaannya. Mula 2 minggu? Kita pun tak berapa risau lah. 2 minggu je kan? 2 minggu je. Lepas tu dilanjutkan lagi. 2 minggu lagi? Tambah lagi 2 minggu. Kita pun selepas tu berharap supaya ianya tak dilanjutkan. Lepas tu terus, berterusan. Kita terima hakikat yang kita berdepan dengan pandemik, penyakit yang membawa maut. Betul. Tetapi kita memerlukan satu dasar yang konkret untuk komuniti bisnes macam Datuk lah, yang terlibat dalam bisnes ni. Bisnes ni tak boleh plan 2 minggu. Betul. Betul. Apa kekangan yang dihadapi oleh Datuk lepas lepas satu PKP
ke satu PKP? Perniagaan ni memerlukan satu perancangan yang amat teliti. Lebih-lebih lagi bagi hotel yang baru macam La Crista ni. Jadi bila pihak kerajaan mengenakan PKP yang pertama 2 minggu, lepas tu tambah lagi, kemudian tambah lagi. Jadi semua perancangan cacah marbah. Ya. Alhamdulillah pada waktu yang sama juga tahun lepas dalam bulan 3, bulan 4 kerajaan ada bagi bantuan, ya, bantuan daripada segi subsidi gaji. Ya, walaupun tak sebanyak mana, RM800 untuk mereka yang bergaji di bawah 4,000. Jadi bagi kami yang mempunyai tenaga kerja sebanyak lebih daripada 100 orang, adalah membantu. Ya, adalah membantu mungkin 1/3 ataupun 1/4 daripada jumlah kos keseluruhan. Tapi dapat dimanfaatkan juga. Selain daripada tu, kerajaan juga ada bagi melalui Bank Negara. Mereka bagi bantuan melalui Special Relief Fund. Yang mana pengusaha-pengusaha yang terjejas dengan COVID ni diberikan bantuan pinjaman. Tapi pinjaman dengan kadar yang rendah. Pinjaman, bukan grant lah. Oh, tak ada. Sepanjang saya berniaga ni tak pernah dapat grant lagi lah. Saya pun bisnes juga. Ada lah kawan cakap, kawan panggil saya Bob, kau boleh ni apply ni, boleh dapat 1 juta. Saya pun lega kan kadang-kadang. Apply lah. Saya tanya, ni grant ke pinjaman? Dah lah kita dalam keadaan susah. Kan. Memanglah dia akan tolong dan dapatkan pinjaman. Kalau pinjaman atas pinjaman, memanglah dunia ni pinjaman. Tapi kalau tu susah juga nak bayar. Betul. Selepas dah dapat 1 juta, boleh survive berapa lama tu? Sebenarnya untuk hotel yang sebesar kami ini cuma boleh bertahan maksimum 3 bulan je. 1 juta tu. 3 bulan aja. So tapi alhamdulillah kami manfaatkan keseluruhannya di sepanjang tempoh PKP, ya, sampailah sepanjang tahun lepas lah. Tahun lepas tu memang kita tak berupaya. Kita berjaya memanfaatkan di mana tidak ada seorang pun pekerja kita yang kita buang, ya, yang kita buang ataupun kita kurangkan gaji mereka. Kecuali management tu terpaksa sacrifice sikit lah. Management kena potong gaji ke apa? Management kena kurangkan sikit. Allowance apa semua lah. Yes. Tapi pekerja-pekerja biasa ni mereka terus bekerja ataupun di semasa tempoh PKP di mana hotel kami ditutup sehingga pertengahan bulan 7, mereka terus dibayar gaji dengan penuh. Sebab itu merupakan salah satu daripada requirement daripada PKSO sekiranya kita hendak mendapat subsidi gaji itu. Subsidi gaji tu bukan dibayar lamsam gitu? Subsidi gaji itu dibayar bulanan. Oh, bulanan. Dibayar bulanan. Jadi alhamdulillah kita telah mendapat subsidi gaji tersebut lah. Sampai bulan 7? Sampai bulan 12. Bulan 12? Tahun lepas. Bulan 12. Tapi masa bulan 12 tu berlaku ledakan orang pergi melancong. Sebab masa tu orang mentally dah tak boleh bertahan lagi lah kan. Betul. Yang saya sempat juga pergi kayuhan di Merlimau, kayu basikal. Saya ada grup basikal. Kami buat event kayu kat sana. Masa tu kan. Tapi masa tu orang tengah gila pergi Langkawi. Saya tengok Langkawi dah sesak. Melaka pun dah start jam balik. Betul. Kalau tidak sunyi Melaka. Macam mana dengan hotel La Crista masa tu? Alhamdulillah. Selepas halangan merentas negeri ditarik semula pada 8 hari bulan 12, kita tengok lonjakan pengunjung lokal lah, tak ada foreign tourist masa tu, datang ke hotel kami dan juga di Melaka. Jadi sepanjang tempoh 3 minggu terakhir bulan 12 kami berniaga, kami berjaya untuk break even. Jadi maknanya boleh bayar semualah, kos pekerja, kos elektrik, air dan sebagainya. Cukup. Jadi kita rasa gembira lah. Sebab maknanya kalau berterusan sebulan, kita dah boleh buat untung tu. Jadi berdasarkan kepada indikator yang macam tu, bulan 12 punya indikator tu, kita pun tambahlah lagi. Masuk kalau sebelum ni gear 3,
dah tolak game 4 lah. Tolak game 4 lah. Sikit lagi nak masuk game 5 lah. Ataupun dah masuk game 5 lah. Game 4 baru. Oh, game 4. So kita ada lagi perancangan lain tapi kita terpaksa hold kan sampai sekarang ni lah. So, bila dah masuk game 4 tu, tiba-tiba Allahu Akbar. So datang MCO kedua 2.0. Dan orang tak boleh bergerak balik. Orang tak boleh gerak balik. Saya pula masa ni pengalaman di sini ya, masa bila dah kan harga-harga hotel mewah ni dia turun kan. Apartmen mewah ni turun kan. Itulah peluang saya guna untuk duduk tempat-tempat mewah ni. Betul. Buat diskaun dia memang special kan. Betul. Saya cakap dekat family. Kita pergi Penang. Kita kayu bersekar sana, kita sewa apartmen yang cantik sikit. So, pergi Penang. Ada event kayu bersekar, bawa family duduklah berjalan kat Penang tu banyak tempat berjalan. Saya kayu bersekar. Lepas tu pergi makan-makan. Masa tu dah rasa macam dah negara kita dah nak pulih dah ni kan. Tiba-tiba election di Sabah. Balik pada Sabah tu dia dah start. Dia bawah dah kan. Ya. Kes naik. Sampailah apa jumlah sekarang ni agak tinggi kan. Dan sekarang ni dah tengah turun balik lah. Jangkaan Datuk industri pelancongan ni bila nak pulih? Tak pulih pun dia agak stabil macam yang sebelum ni. Stabil sama macam sebelum ni mungkin lambat lagi sebab bagi negeri Melaka sendirilah kita bergantung kepada pelancong asing. Tapi untuk break even saya jangkakan mungkin second half of this year. Selepas 6 bulan lah. Selepas vaksin. Sebab vaksin. Yalah vaksin 6 bulan je tu lah. Selepas vaksin. Sebab dia 2 suntikan. Betul. 1 suntikan efektif 3 bulan. Betul lah. Second half. Jadi saya jangkakan kita tak akan balik seperti sedia kala. Nak balik pada seperti sedia kala mungkin ambil masa dalam setahun setengah ke 2 tahun. Bila orang dah yakin kan. Betul. Saya pun terfikir nak melancong, nak camping ke. Sebab kita sekarang ni sebenarnya fobia dengan manusia. So camping ni kita dengan family kita je, kita tak imbuh dengan manusia lain kan. So kita pasang kemah, kita tidur dalam kemah kan. Ataupun sewa motorhome, kita duduk dalam family kita tu kan. Kita travel macam tu kan. Sampai that level lah kita fobia dengan manusia lain. Tapi jelah macam lain padang lain belalang kan. So setengah orang dia suka untuk menikmati suasana di hotel, hijau apa semua kan. Dan ada juga orang yang melancong untuk pergi melawat tempat-tempat yang menarik dan juga menikmati makanan-makanan tradisional lah yang unik pada tempat-tempat tertentu. Dan Melaka merupakan sebuah negeri yang mempunyai tempat-tempat makan yang sangat banyak. Ikan bakar dia sangat sedap. Yang viral lah dengan saya kayu bersekar tu hari sempat lah makan ikan bakar dia. Makan ikan bakar dengan nasi lemak memang sedap. Betul. Sedap. Itu kelebihan Melaka. Memang sedap. So kalau dalam keadaan sekarang ni berapa lama industri perhotelan ni boleh survive lagi? Kalau di Melaka tu sendiri yang Datuk tengok, berapa banyak hotel lagi yang Datuk hotel masih buka? Kita masih beroperasi. Masih beroperasi. Kita masih beroperasi. Okey. Berapa banyak hotel yang buka? Jangan tanya berapa banyak tutup. Memang banyak tutup. Yang masih buka berapa banyak? Hotel yang besar di Melaka yang masih beroperasi boleh kira dengan jari. Sebelah jari? Kan tak sampai sebelah jari dah. Boleh kira sebelah jari. Sebelah jari Jadi itu menunjukkan bahawa keadaan amat merunsingkan lah. Tapi pada masa yang sama mereka yang boleh survive waktu macam ni ini merupakan satu kelebihan lah. Macam hotel saya sendiri sewaktu kami beroperasi hotel lain tutup, hotel ni hotel bertaraf 5 bintang juga. Jadi bila mereka tutup pekerja-pekerja mereka saya dapat pancing masuk ke hotel saya dan mereka ni datang dengan working experience yang amat luas dan yang panjang dan mereka ni telah dilatih oleh international hotel brand.
Senanglah. Senang. Tak banyak kerja lah nak melatih dia orang. Jadi tak perlu nak retrain balik, tak perlu nak cipta satu yang baru. Kan? Jadi kita ambil experience mereka dan juga idea-idea yang mereka ada buat daripada international hotel brand tadi untuk diterapkan, dimasukkan ke dalam La Crista. Jadi itu kelebihan yang kita dapat. Jadi di setiap musibah tu pasti ada hikmahnya lah. Ada hikmah dia. Tak banyak, sikit ada juga. Betul. Kalau nak tengok ada perangkaan yang diberikan oleh Malaysia Association of Hotel Owners kan, melaporkan sepanjang tahun 2020 kerugian industri perhotelan sendiri sekitar 7 bilion ringgit. Besar. Jadi saya boleh percaya nombor tu sebab hotel saya pun rugi berjuta juga. Kan? Berjuta. Dan jumlah pekerja yang diberhentikan kerja seramai lebih daripada 5,200 orang. Itu seluruh negara. Itu seluruh negara. Jadi sepanjang tempoh MCO 2.0 ni saja, 6 buah hotel telah ditutup. Di Satu Malaysia ni. Satu Malaysia. Tu hotel yang ini MCO 2.0 ni. 2.0 bukan yang sebelum ni. Yang sebelum ni 6 hotel dalam tempoh 2 minggu. Tempoh 2 minggu ataupun sebulan ni. Sebulan lah. Dia sambung itu. Sebelum tu sebanyak lebih kurang 287 buah hotel telah ditutup. Jadi ini menunjukkan bahawa ini hotel-hotel yang besar ya. Saya tak cerita pasal hotel, rumah kedai yang bed and breakfast, 2 star dan sebagainya. Dan kita boleh tengok tadi saudara Bob tanya kan berapa lama kita boleh tahan kalau MCO 2.0 ni dilanjutkan lagi, saya kira sekarang ni kita dah nyawa-nyawa ikan dah. Saya boleh katakan sebulan 2 lagi kita terpaksa ambil keputusan juga. Tutup juga lah. Sebab tak mampu, zero income ya. Jadi dengan gaji pekerja dan sebagainya, imbuhan daripada kerajaan atau bantuan daripada kerajaan pun tak cukup. Dah tak ada. Sebab kata dah tak ada. Jadi ini yang merunsingkan pengusaha-pengusaha hotel. Dengan semua statistik yang telah diberikan tu, saya benar-benar berharaplah agar pihak-pihak yang berkenaan, terutamanya daripada kerajaan, dapat memberi perhatian sedikit. Sebab kalau hotel ditutup, pemberhentian pekerja tidak dapat dielakkan. Jadi it's a, orang kata apa, domino effect kan, dan yalah, rakyat lah. Kalau dulu kalau cakap tentang ekonomi, mesti orang sebut penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kita pelancongan lah. Tapi kalau pelancongan dah collapse, habis lah. Betul, saya setuju. So, saya benar-benar berharap agar kerajaan dapat menimbangkan untuk tidak melanjutkan MCO 2.0 ni. Ya, sebab dan juga membenarkan rentas negeri. Saya tahu ada masalah lain lagi, ya, masalah di mana kita risau pandemik ni akan merebak, ya. Tapi dengan amalan yang baik, ya, dengan kontrol yang betul, saya percaya dan yakin bahawa kluster-kluster baru pelancongan ini tidak akan wujud. Saya sempat pergi Melaka. Saya sebenarnya ada 2 kali program kayuhan di Melaka. Sekali itu saya kayuh dengan TYT Melaka yang baru, Tuan Ali. Tuan Ali. Saya sempat kayuh dengan dia. Dengan Raja Muda Polis maksudnya? Ya. Okay. Saya dalam tim Raja Muda Polis, kita sampai, kita kayuh basikal. Saya pergi ke hotel di sana tu, memang dia jaga SOP memang sangat ketat. Kita sampai tu, nak check in pun tu, dengan kaunter punya jauh, dia letak tape semua kan. Betul. Memang komunikasi dengan dia tu memang very minimum lah. So kalau semua hotel follow tu sebenarnya tak ada masalah. Sebab bila berlaku letusan orang melancong bulan 12 itu hari, kita duk jangka akan berlaku kluster pelancongan kan. Tapi tak berlaku kan. Tak berlaku. Sebenarnya kalau hotel-hotel yang besar, ya, yang bertaraf 4 bintang ke atas, SOP-nya memang lebih ketat. Lebih ketat. Dan kami juga mengamalkan proses sanitization acap kali juga. Jadi semua kawasan disanitizekan daripada bilik tidur sampailah ke lobi.
Jadi untuk setiap pengunjung yang masuk pun perlu melakukan proses sanitisation, di mana kita siapkan untuk semua beg disanitizekan sebelum mereka menginap di hotel. Dan waktu untuk masuk di hotel saya sendiri, sebelum mereka pergi ke coffee house ataupun restoran, mereka diharuskan untuk memakai glove. Ya, betul. Ya, untuk mengambil makanan dan sebagainya. Jadi kita jaga semua itulah. Dia pakai glove plastik tu kan. Glove plastik. Saya sempat pergi lunch dekat Le Meridian. Macam tu lah, nak ambil dekat buffet tu kena pakai glove semua. Betul. Kena pakai mask. Yes. Kena pakai mask, pakai glove, ambil makanan. Bila sampai table kita nak makan baru kita boleh buka. Betul. Dan kita punya utensil pun kita sanitizekan selalu, dan memang kita letakkan dalam bekas yang sesuai, yang kita tulis kat situ utensil ni telah disanitizekan. Jadi itu sebenarnya additional cost tu. Ya. Dan kita terpaksa menanggung kos tersebut, di mana kita punya profit margin pun terpaksa dikurangkan jugalah. Kami faham zaman pandemik ni bukan masanya untuk kita buat duit, tapi more on survival mode. Ya, bagi peluang untuk hidup dulu, untuk bertahan dulu. Betul. Selepas ni barulah kita fikir seterusnya. Sekarang model bisnes sekarang ni untuk bertahan dahulu. Untuk bertahan. Tapi kalau dasar-dasar pun tak menyebelahi untuk pemain industri untuk bertahan, dia jadi susah juga. Betul. Kita dah bertahan selama setahun. Kan, daripada kita buka So, 11. kalau kena belasah ni, jenora berdarah hidung ni. Dia bukan hidung, dia telinga pun. Telinga keluar darah, tinggal mata je belum lagi. Mata pun terkebil-kebil lah. Terkebil lah. Dah merah dah tu. Macam tu lah. Setahun lah. Setahun dah. So, mana kalau katalah MCO ketiga ni, mana memang memang knockout lah. knockout terus lah. Memang knockout. Habis lah. Melainkan kalau kerajaan membantu. Kerajaan bantu. Saya tidak nampak mana-mana pihak lagi lain yang boleh membantu. Kalau kita nak pergi kepada bank pun, bank terpaksa mengikut polisi-polisi tertentu daripada bank negara, dan juga mana-mana funding daripada kerajaan sendiri, barulah mereka berani untuk menyentuh ataupun cuit industri perhotelan ni. Sebab kalau kita pergi mana-mana bank untuk mendapat pinjaman pun, bila tengok industri perhotelan, high risk. Jadi memang tak orang kata apa? Mereka tak tengok pun. Tak digemari lah. Kalau datang, saya ni pengusaha hotel. Ada bisnes lain tak? Ada bisnes lain tak? Bagi kad bisnes, saya ni managing director hotel. Ada kad lain. Ada kad lain. Betul. Maknanya kalau macam tu, kalau kerajaan yang meletakkan dasar tu, barulah bank akan lebih friendly lah dengan pengusaha hotel ni. Kalau kerajaan tak boleh bagi bantuan dana pun, kerajaan kena buat dasar supaya institusi kewangan lebih friendly dan bantu perhotelan ni. Dia akhirnya kesan dia kepada ekonomi negara juga. Betul. Kalau kita tak buat something, ekonomi negara kita sukar nak pulih. Betul. Ada beberapa cadangan yang kalau boleh saya sharekan di sini kan. Yang pertamanya, sewaktu MCO pertama hari itu, kita tengok bantuan SRF ni amat berkesan. Sebab dia dapat terus kepada pengusaha-pengusaha. Kan? Jadi kalau boleh, kita lanjutkan kepada SRF 2.0. Sebab walaupun kerajaan datang dengan pakej-pakej baru, pakej rancangan baru seperti penjana dan sebagainya, bila kita pergi balik ke bank-bank, kan, bank mengatakan bahawa sekiranya saya dah terima SRF yang pertama tu, saya tak layak untuk dapat bantuan lain. Jadi cuba bayangkan, sejuta ni kan yang dia bagi dekat kita ni, kita kena bertahan sampai setahun dan sampai sekarang. Kena bertahan selama-lamanya lah. Selama-lamanya. Dengan sejuta jadi tu. Itu sekali je. Jadi untuk pengusaha hotel yang besar seperti saya, tak logik lah. Ya, saya harap kerajaan dapat tengok semula polisi ni. Walaupun kita pergi dekat agensi kerajaan yang terlibat, dia kata tak apa, boleh. Kan? Tak ada sekatan daripada agensi kerajaan tersebut. Tapi bank pula dia ada polisi dia sendiri.
Jadi agensi kerajaan tu tak kena dengan polisi bank. Polisi bank kata kalau siapa yang dah dapat SRF yang pertama tak boleh dapat dah bantuan lain. Sedangkan penjana pula daripada agensi kerajaan ni kata, tak kisah. Kalau dah dapat SRF pun masih layak lagi untuk diberi bantuan sebab memang ada. Tapi yalah, bantuan yang agensi kerajaan diberi bukan daripada segi funding, tapi daripada segi jaminan pinjaman perniagaan. Jadi bila mereka bagi jaminan pinjaman perniagaan ni, bank tak berapa gemar lah. Jadi sebab mereka terpaksa gunakan funding mereka sendiri. Jadi ada masalah teknikal sikit kat situ. Jadi saya harap mereka dapat menyelesaikan masalah ni lah. Kita tengok ni soalan dan saranan lah dari pembaca. Zamzulina Ahmad Nazri kata, moga solusi dapat dicari bagi mengekalkan industri perhotelan. Terima kasih. Lutfi kata, semoga industri perhotelan yang lain-lain akan bangkit semula. Ini Roslan cakap, SJR untuk rentas daerah perlu ditamatkan 19 hari bulan ini. Biar industri hotel aktif semula. Nizam cakap, kat mana silapnya, sedangkan di negara lain dah beroperasi walaupun tidak sepenuhnya. Negara kita masih tarik tali. Kalau bersuara lantang terus kena tukar SOP. Harap kita tabah, ni belalang kebun, dia kata harap kita tabah menghadapi pandemik. Gina Jane, semoga Allah pemudahkan urusan La Crista Hotel. Ramailah ni yang bagi kata-kata semangat. Ada cakap ni, Zara Hafizuddin tak pernah dengar lagi kluster hotel, dia kata. Betul? Betul kan? Tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Lepas tu ada yang cakap ni, SOP La Crista memang terbaik, dia kata. Mana dia pernah menginap di sana ni. Itu yang saya katakan, kalau hotel macam kita ni memang SOP dia lebih sikit lah. Banyak ni orang komen ni. Itu kalau ialah ada cadangan-cadangan lain yang boleh yang boleh diusulkan. Tapi kalau saya boleh bagi satu cadangan yang mungkin berlainan sikit untuk dipertimbangkan. Okay, kita pun sebenarnya ada 5 minit je lagi. Ya. Jadi apa yang saya tak tanya lagi, Datuk nak highlight, boleh highlight sekarang. Okey. Jadi sebagai owner operator hotel di Melaka ni, kalau boleh saya harapkan kerajaan boleh pertimbangkan semula untuk bagi pemodalan semula, atau dalam bahasa Inggerisnya recapitalization. Jadi perkara ni bukan perkara baru. Setiap masalah ekonomi ataupun economic turbulence, memang kerajaan tubuhkan special purpose vehicle, syarikat khas yang bertujuan untuk menanam modal kembali ke industri yang bermasalah. Sebagai contoh, pada tahun 1998 waktu semua bank di Malaysia menghadapi masalah non-performing loan dan juga masa tak cukup tu dana nak bagi pinjaman, krisis kewangan. Jadi masa tu kerajaan telah menubuhkan dana modal. Dana modal ni tugas dia ialah untuk inject modal baru kepada bank supaya bank boleh memberi pinjaman semula. Sebab masa tu kalau bank collapse, habis ekonomi kita collapse. Betul. Jadi kalau kerajaan boleh buat untuk industri perbankan, kenapa kerajaan tak boleh buat untuk industri perhotelan? Apa yang diperlukan ialah SPV, mungkin dia letakkan di bawah MOTEC dan sebagainya, ataupun bawah bank negara sendiri untuk memantau mana-mana hotel yang perlukan injection of funds balik, buat. Supaya kita dapat bernafas dan kita dapat terus membuat usaha kita lah, berniaga. Terus bertahan dan dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Kalau tidak nanti, kalau lebih ramai pekerja yang dibuang, yang mengganggu, dia akan bagi masalah pada negara. Masalah lain pula akan timbul. Kan? Sosial, ekonomi dan tak bergerak, stagnan. SPV ni juga, dia boleh jadi sebagai satu badan yang boleh membuat penjadualan semula hutang-hutang hotel ni. Kita belum lagi tengok dia punya ripple effect ni. Sekarang ni segala hutangnya dah bertimbun dah, bertambah daripada bulan ke bulan kan. Jadi kita belum tengok lagi apa akan terjadi. Dia kalau hotel-hotel ni tutup, tak bayar hutang ke bank pun demam. Bank pun demam. Banyak ni. Betul.
Jadi diharapkan dengan SPV ni dia boleh buat two-prong approach. Nombor satu, injection of new funds. Nombor dua, buat penjadualan semula di mana hotel-hotel ni diberikan, atau syarikat-syarikat perhotelan ni diberi satu, orang kata apa, lindungan ya, daripada semua legal action lah. Tak kira lah daripada authorities ke ataupun daripada creditors ke dan sebagainya. Sebab kita perlu untuk memulihkan orang sakit ni. Saya begitu kata, saya ni salah seorang daripada orang yang mempunyai penyakit lah. Yang tapi tenat ke? Bukan COVID. Bukan COVID. Tenat dari segi bisnes lah. Betul, tenat dari segi bisnes. Dan satu lagi, bila kita dah nampak hotel-hotel yang terlibat yang memerlukan bantuan suntikan dan modal dan sebagainya ni, ini merupakan satu peluang juga. Jadi ini peluang yang harus diambil oleh kerajaan untuk membuat satu penyatuan ataupun consolidation of industry. Jadi kita tengok mana-mana hotel sama ada milik GLC ataupun milik individu yang boleh digabungkan, ya, yang mana bila hotel-hotel ni digabungkan, kita boleh create satu local brand, international brand yang setanding dengan Hilton, yang setanding dengan Intercontinental Hotel Group, yang setanding dengan Marriott, kan? Supaya kita boleh pergi ke peringkat antarabangsa pula selepas ni. Jadi boleh diambil orang kata apa, peluang lah. Ya. Tapi ianya bermula dengan bantuan kerajaan tadi, dengan creation of SPV. Kalau dalam normal punya keadaan, kita nak paksa hotel-hotel ni bergabung apa semua, dia takkan berlaku. Tak ada. Then no way man. Ya, Ini ya. masing-masing bersaing kan. Betul. Kita nak suruh bekerjasama bergabung, no way, dia takkan berlaku. Tapi ini masa terbaik lah. Ini masa terbaik lah. Masa terbaik. Betul. Cuma kalau boleh saya nyatakan di sini Bob, ya, ialah mungkin harapan saya yang terakhir. Tindakan bantuan daripada kerajaan amatlah diperlukan. Ini bukan kata kalau boleh, tak ada. Amatlah diperlukan. Sekiranya kerajaan tidak mengambil inisiatif ataupun tidak membantu pengusaha-pengusaha hotel, ya, maka hotel ni akan terus berada di keadaan yang membimbangkan. Katakan kalau dibukalah ya, halangan rentas negeri, ya, semua boleh menginap di hotel dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, dia bukan boleh dapat untung tu, boleh break even aja. Break even pun nasib baik lah. Tapi macam mana dengan hutang-hutang yang hutang dah bertimbun dah. Bertimbun dah. Jadi kalau tak ada bantuan daripada kerajaan, hutang-hutang ni nanti bank akan kejar lah. Kita dapat break even dia. Habis moratorium. Kena kejar lah. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi kalau boleh dibuat satu jawatankuasa khas, ya, untuk memikirkan masalah-masalah ni, kan, dan bolehlah ada jalan penyelesaian. Bila ada jalan penyelesaian, barulah pengusaha-pengusaha hotel boleh menghela nafas lega, kan, dan terus berusaha tengok macam mana nak memajukan hotel. Sekarang ni nak majukan hotel pun kita fikir, alamak, akhir bulan ni aku nak bayar gaji. Dia prioriti gaji dulu. Tak bayar gaji, dia orang tak kerja. Yalah, dapur dia orang tak berasap. Betul. Baik dia bawa Grab dia kata. Betul. Grab food apa. Betul. Jadi macam mana kita nak beri perkhidmatan kepada pengunjung-pengunjung? Jadi macam nak tak nak, pihak kerajaan harus membantu. Dan tindakan tu harus dilakukan secepat mungkin. Ya, kita dah sampai hujung. Jadi kita dah dengar rayuan. Walaupun yang datang ni seorang pengusaha hotel, tapi kalau kita interview satu orang lagi pun cerita dia sama je. Cerita sama. Kerajaan perlu membantu. Memang sangat-sangat memerlukan bantuan. Kementerian Pelancongan kenalah fikir benda ni. Sekarang ni masalah sekarang ni, kita tengok kementerian-kementerian ni tak bekerja secara satu pasukan. Betul. Untuk menangani pandemik dan mengatasi masalah ekonomi. Betul. Kementerian Pelancongan mendiamkan diri. Kalau Kementerian Pelancongan terlibat sekali di dalam rangka dasar-dasar melawan pandemik dan memulihkan ekonomi, barulah akhirnya dasar yang diambil oleh kerajaan, dia jadi friendly pada industri. Ya. Betul. So dengan itu, saya tutup perbincangan kita hari ini. Kita harap lepas ni kalau rentas negeri dah buka, mungkin kita boleh buat secara langsung di Hotel Krista lah. Kita tolong promote hotel-hotel di Melaka,
Saya amat mengalu-alukan kedatangan Suara Merdeka. Ya. Saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka kerana memberi ruang kepada pengusaha hotel seperti saya. Okay, terima kasih Datuk. Nanti kita jumpa di Melaka insya-Allah kalau dah dibuka sempadan negeri. Saya wartawan boleh mentas sebab saya ada surat. Tapi orang lain lah. Betul. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.